Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good evening to all. Berjumpa kita sekali lagi di slot tuition online Perlis Mengaji dengan kerjasama penuh oleh Jabatan Agama Islam Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Like FB page JAIPS dan juga JPM Perlis untuk kelas online. Yang akan disampaikan oleh semua guru-guru di Perlis. Baik, tibalah giliran saya untuk hari ini menyampaikan sedikit panduan berkenaan hubungan antara pemboleh ubah dalam fizik yang boleh digunakan untuk kedua-dua kertas, iaitu kertas 2 dan kertas 3. Tapi hari ini saya lebih fokus kepada kertas 2 insya-Allah. Ya baik, first and foremost, let me introduce myself. Saya Cikgu Nadia. Teacher Nadia binti Muhammad Rafiq, berasal dari Kuala Lumpur, mengajar selama 16 tahun insya-Allah, dan this year is my 14th year in Perlis. Okay, without delaying any further, let's start. Okay, so I will focusing on 4531 Physics, kertas 2, paper 2, relating variables in section B. Okay, what we will do today? Apa yang kita akan buat hari ini? Okay, we will identify the variables. Okay, the first one from question. So kita ada question dari soalan bahagian B dan juga C dan juga sebahagian daripada kertas bahagian A untuk kertas 2 yang melibatkan hubungan variable. Identify variable. Okay, next relate the variables. Okay. Learning to relate variables is actually essential, sangat penting for paper 2 and also paper 3 dan juga kedua-duanya lah, atau kertas 3 ataupun kedua-duanya. Okay, and thirdly, kita akan learn to construct acceptable answers. Okay, jawapan yang boleh diterima. Jawapan diterima ni sangat penting lah. Okay, and fourthly adalah determine answers for hot question. So kita ada beberapa jenis soalan kebat, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. So we'll look on the question list later. Okay, let's look at the first one, identifying variables from the question. So question number 1, okay, I took from chapter 2, form 4, which is force and movement. Okay, daya dan juga gerakan. Okay, so we'll look at the question first. Okay, an Eskimo uses snow sledge pulled by dogs to transport his goods, okay, from one place to another over grounds covered with ice and snow. Okay, so the snow sledge driver found the acceleration of his sledge increased by adding more dogs, okay, to the sledge as shown in diagram 3.1 compared to 3.2. So this is a diagram that you sometimes can refer to, okay, to compare, okay, and also to enhance your knowledge, your knowledge, okay, on the question given. Okay, so translation ada di bawah untuk soalan bagi bahagian English kepada BM, Bahasa Melayu, di bahagian bawah. Okay. So di sini kita akan tentukan pemboleh ubah. Ada 3 pemboleh ubah yang kita perlu tentukan. You have to determine 3. Okay, the first one is manipulated, followed by responding, and thirdly is a constant variable. Okay, so the first one is we have to identify the MV or manipulated variable. So di sini saya letakkan force. Okay, force. So di mana? Okay, where can we find? Okay, the statement that say that force is the manipulated variable. So as you can see from the diagram, okay, 3.1 got 1 dog. Okay, less number of dog. Compared to 3.2 got more dogs. Okay, so here, okay, diagram. Okay, so kita ada force, okay, iaitu by adding more dogs, ke bawah sikit, more dogs. Okay, and secondly is responding variable, which is acceleration. Okay, acceleration, more dogs, more force. So kita ada increase acceleration. Okay, ke bawah sikit, sorry. So dia patutnya increase acceleration. Okay, and constant variable is mass. Okay, mass. So macam mana nak tentukan mass? Where can we find the mass?
Okay, it didn't state anything, but okay, you can see the load. Okay, the load for the sledge. Okay, iaitu kita ada snow sledge goods. So here, you cannot state load or weight, sorry, ataupun barangan, ataupun muatan. Okay, but you have to state mass. Okay, because something that has the value must be physical quantities or can be evaluate ataupun boleh dinilai. Okay, mesti ada physical quantities yang boleh ada value lah. Okay. Alright, so next kita tengok second question. So force and pressure juga daripada form 4, because these two topics are quite familiar ataupun most chosen by the penggubal, okay, the panel of constructing the question paper. So mereka ada few konsep ataupun beberapa konsep penyoalan lah yang berdasarkan application, innovation dan sebagainya. So 3.1, okay, we have ada gambar. Okay, 3.1 shows the diver diving towards the floor, okay, of the swimming pool. Okay, 3.2 sebelah dia. Okay, saya tak letak diagram. The label. Okay, so 3.2 shows the diver diving towards the seabed. Berbeza sikit dekat situ. So you have to underline sikit kat situ. So they are at the same depth, but the diver in 3.2 feels that his ear is piercing with high sound. Okay, dengan bunyi yang tinggi. Okay, kalau kita biasa naik ke higher altitude or lower altitude, keadaan tu akan berbeza dalam telinga kita. So apakah benda yang berbeza tu? Okay, what are the difference in our ears yang membuatkan kita rasa unease, tak selesa tu? Okay, so boleh baca di bahagian bawah untuk BM. Okay, menyelam ke dasar kolam renang bagi 3.1, darjah 3.2, sebelahnya menunjuk seorang penyelam menyelam ke dasar laut. Okay, so mereka berada pada kedalaman yang sama, okay, dan merasa bagi di 3.2 tu penyelam tu rasa sakit pada telinga dia. Okay, kenapa? Okay, so identify, kita tak jawab lagi soalan ni, kita hanya tengok MV, RV and CV, which is manipulated variable. Okay, kita ada responding variable and constant variable. Okay, so we have to identify MV. So di sini saya letakkan density. The answer is density. So siapa yang boleh tahu, boleh agak kat mana? So jawapannya dekat sea water. Tak ada dalam statement. Okay, so this one dekat sini a bit tricky sikit, agak mengelirukan. Tak tulis dekat situ, tapi dia label dekat diagram. So just now kita boleh tengok pada soalan yang sebelum ni, kita boleh tengok saja gambar, tapi dia letak pada statement. So itu adalah dia punya kekeliruan ataupun dia saja nak test understanding kamu ataupun tengok sama ada kamu a bit thorough atau tak, lebih teliti atau tak. So you have to at least scrutinize. Okay, every detail of the question given mesti tengok, perhati betul-betul. Bukan tengok je, perhati betul-betul. Okay, so next kita tengok responding. So you susun lah, MV mesti ada RV, followed by RV, then CV. Jangan go the other way around. Jangan letak benda CV kat atas, kat tengah. So dia mesti ada sequence, ada urutan dia. So RV di sini pressure pun tidak diletakkan. Kat mana agak-agaknya? Where does it state pressure? Tak tahu kan? Sebenarnya ada dalam statement, cuma dia a bit hidden. A bit tersorok. So kena tengok betul-betul, faham betul-betul kat sini. So dekat sini his ear is piercing with high sound. Kat sini dia kata telinga dia ada rasa macam tercucuk dengan bunyi yang kuat. Piercing ni macam tertusuk macam itulah. Okay. So itu menunjukkan bahawa ada pressure di situ. Okay, and thirdly is a constant. So kat sini memang dah terang-terang tulis lah. Kat mana agak-agak? Yes. Ada pada same depth, pandai. Semua murid-murid pandai. Okay, so CV ni kalau salah memang sayang lah. Memang kamu patut tengok soalan, kena rajin baca. Trik kat sini adalah kena rajin baca soalan. Bagi yang jarang-jarang suka tu, memang kena pupuk. Okay, you have to nurture yourself to like reading. Mesti suka baca. Tak ada cara lain dah.
Right. So next, kita akan lihat sikit, iaitu next one, relating variable. Okay, kalaulah, dalam kertas 2 dan juga kertas 3, macam saya cakap tadi, ada juga keadaan di mana kita tak diberi gambar raja, ya? Kita diminta untuk buat perkaitan sendiri, berdasarkan pengetahuan kita. Macam mana kita nak tahu sama ada relationship ni inversely proportional ke, directly proportional ke. So kita kena faham, ya? Kita kena faham apa yang kita nak tulis dulu. Okay? Dan kita boleh rujuk sebenarnya. Kita ada bahan rujukan dalam kertas soalan. Macam saya ajar dululah dalam slot sebelum ni. Boleh tengok. Okay, baik. So the first one, kita ada formula F, force equals to mass times acceleration. Okay? Ataupun mass multiply acceleration. Di mana maksudnya sini adalah daya sama dengan jisim darab dengan pecutan. So pecutan kat sini boleh digantikan juga dengan gravitational acceleration. Boleh digantikan juga dengan pecutan gravity. Ya? Jangan kata pecutan ni pecutan manusia saja. Free fall pun kita ada acceleration, which is gravitational acceleration. Okay, the first one kita akan lihat daya, okay, iaitu M dengan A. Hubungan antara M dengan A. Apa hubung kait dia? Apa relationship dia? Bergaduh ke tak bergaduh ke, kan? So tak bergaduh means directly proportional. Bergaduh tu ada kontra, satu atas satu bawah, macam itulah. Okay, berdasarkan yang ini, okay, saya nak tunjuk sikit lah, ya. Jawapan dia adalah inversely proportional. So macam mana boleh dapat inversely proportional? Okay, kita tengok sini. Okay, untuk F sama dengan MA, okay, so kita nak tahu hubungan kat sini adalah M dengan A. M dengan A. Jadi apa yang kita nak buat adalah kita meletakkan M ni letak sebelah kiri. Okay, dan jadi F bahagi A. So M ni sama dengan F darab 1/A. So kalau kita tengok dekat sini, 1/A ni dengan M. Okay, hubungan dia atas dan bawah. So ini ke bawah. Okay, jadi kita ada M inversely proportional dengan acceleration. So ini hubungan ni menunjukkan inversely proportional ataupun berkadar songsang. So kena selalu praktis lah. Kena selalu buat latihan untuk ubah. Ubah tempat, cara nak kira. Dia tak perlu kira. Hanya ubah perkataan, huruf sahaja. Ya. Okey, baik. Kita teruskan dengan yang kedua. Okey, iaitu hubungan F dan A. So, F dan A ni kita nampak dia dalam satu equation. Satu persamaan yang sama. Tak perlu ubahlah. Kamu nampak F sebelah kiri dah duduk elok-elok. A sebelah kanan. Jadi, dia adalah, ya betul. Jawapannya adalah berkadar terus. Ataupun directly proportional. Seterusnya kita lihat formula yang kedua. Okey, iaitu saya pilih pressure. Kita kaitkan dengan apa kita dah belajar lah. Ya. So kita ada raw, pressure equals to raw. Itu bukan huruf P. Sebutan adalah raw, macam huruf Jawi. Tapi ejaan dia kalau ikutkan dalam, saya google lah kan, RHO, ada apostrofi atas. Ada apostrofi di atas, RHO, raw. So raw GH, raw darab dengan or multiply with gravitational force. So kita ada gravitational force tu dah tetap dah lah. Ya, kalau di bumi ni 9.8 meter per second square. So kita ada H adalah height ataupun depth. Okay, kita ada ketinggian ataupun kedalaman. So kita boleh guna untuk mana-mana tempat lah. Ya, jangan takut dengan formula ni. Jangan takut. Okay. So kita tengok yang pertama. Soalan tu minta kamu hubung kaitkan pressure dengan raw. Raw ni tahu kan apa hubungan dia? Apa maksud raw ni? Raw ni adalah density ataupun ketumpatan. Ya, ketumpatan bahan ni boleh meningkat, boleh menurun berdasarkan jenis bahan ataupun apa saja yang kita masukkan dalam sesuatu objek. Ya, keadaan, dalam keadaan dia boleh berubah density ni. Okey. So untuk pressure dengan raw, kalau kamu nampak di situ, dia adalah bersebelahan. Pressure duduk sebelah kiri dah elok-elok.
So you can see, you can relate that dia adalah directly proportional. Okay, iaitu berkadar terus. Seterusnya kita lihat yang kedua, hubung kait antara raw dan H. Raw dan H sama juga macam saya buat tadi. So kita akan bawa raw tu ke kiri. Sekarang saya tunjukkan macam mana. So jawapannya adalah inversely proportional. So kita ada P sama dengan raw GH. Okay, raw GH. So di mana raw ni kita bawa ke kiri, raw. Okay, sama dengan P bahagi G darab H. Okay, so raw ni sama dengan juga P darab 1 per G darab 1 per H. Nampak tak macam ni? So tadi kita nak raw dengan H. So bulatkan. So raw berkadar songsang dengan 1 per H. So ini yang kita akan dapat lah. So itu cara kita nak wujudkan hubungan. Boleh Okey, baik. Seterusnya kita sambung lagi dengan yang ketiga. Iaitu pressure dan juga kedalaman ataupun ketinggian, height or depth. So ini adalah directly proportional. So pandai. Semua dah faham dah boleh relate lah dengan mudah. Mana yang ada masalah lagi nak faham, boleh cuba buat latihan banyak dan cuba kaitkan, tanya guru, tanya kawan-kawan yang mana dah mahir. Okey. Seterusnya kita akan lihat section yang ketiga, iaitu constructing acceptable answers. Macam mana kita nak tahu jawapan kita tu wajar diterima ataupun tak wajar terima. Nak fight ni dengan cikgu, kan? Kalau kita dapat exam paper, selalunya kita akan rasa macam, cikgu, kenapa saya tulis panjang-panjang 2 je markah saya dapat? Cikgu, kenapa saya tulis sampai habis line pun, 5 line saya tulis pun. Tapi saya hanya dapat 1 markah je, cikgu. Kenapa? Kan kita selalu tanya cikgu, kenapa dan kenapa. So memang kita kena tanya sepatutnya kenapa tu pada diri kita dulu. Why? Okay? Sebab kita mungkin jawab cara yang salah. Alright. So when we answer wrongly, unfortunately you were losing marks, not gaining marks. So kita juga ada cara macam mana kita nak gain the marks, okay? By not doing something, orang kata apa, unuseful lah, yang tak bermanfaat kepada kita, kan? Okay, so let's look at first question. So yang pertama sekali, sebelum kita tengok soalan, kita tak mau tulis karangan lah. Walaupun satu perenggan, saya tak nak, bukan saya tak nak, mana-mana guru pun yang mengajar sains ke fizik ke kimia, biologi dan sebagainya, mereka nak dalam bentuk point. Okay, dalam point, bukanlah point yang paling mudah sangat. Bukan 2 perkataan, 3 perkataan. Still you kena buat simple sentence, okay, ayat yang mudah, pendek dan tepat. Kena pada apa kehendak soalan, okay? So, kalau tulis perenggan ni, memang is definitely no-no. No-no ni maksudnya yang memang pantang lah. Jangan buat. Kalau boleh, jangan buat. Right? Okay, nombor 1. Iaitu soalan 1, saya masih lagi ambil force and movement, daya dan gerakan. Kerana apa? Tajuk ni sangatlah, macam saya cakap tadi, popular. Memang paper 1 keluar, paper 2 keluar, paper 3 keluar. Tak pernah tak keluar. Mesti ada. Okay, sebab tajuk dalam form 4 and form 5 physics tak banyak. Tak banyak. Jadi dia akan ulang-ulang. Okay, cuma teknik penyoalan saja yang berbeza. Okay, baik. So kita lihat diagram 1.1 and 1.2. So kalau kamu nampak gambar ni, semua dah tahu dah soalan apa ni. Kan? Dah memang confident nak jawab apa, tahu dah nak jawab. Boleh dapat ni full mark. Kan? Semua akan cakap macam tu. Kata full mark tu 10 ke 5 ke. Confident betul nak tulis, kan? Mulalah tulis karangan berjela. Okay? So based on both diagrams, so kita ada 1.1 and 1.2, why those passengers moved in that mannerism. So di sini kita tak ada formula tepat untuk menjelaskan situasi ini. Apa yang kita boleh adalah kita kena kaitkan beberapa faktor atau beberapa pemboleh ubah yang kita dah belajar sebelum ni lah. Okay? So dia perlu jelaskan, dan markah yang diperuntukkan untuk soalan ini pendek. Pendek soalan ni, kan? Tapi markah diperuntukkan 4. Nak tulis apa tu? Okay?
trik di sini adalah bila ada dua gambar, dua keadaan berbeza, kamu agihkanlah. Agihkan. 2 poin untuk gambar yang pertama. Kan 2 poin untuk gambar kedua. Itu tips saya. Bila ada nampak dua perubahan macam ni. Kena teliti gambar tu. Kena teliti. Yang pertama, kita lihat answer dia. Okay? Jawapan dia. So, poin pertama. Apa agak-agak ayat kamu? Kalau kamu tengok kat sini. Bas sama besar. Bilangan penumpang sama. Yang cuma pergerakan dia saja. So, dan juga kamu kena perhatikan apa dekat depan bas tu. Kita ada traffic light. Traffic light tu satu warna hijau, satu lagi warna merah. Nampak dengan tanda menyala tu kan? Kadang-kadang kita tak perasan benda tu. Kata kenapa bas ni bergerak condong sini orangnya. Tapi sebenarnya kita tak nampak. Okay? Sometimes we mistakenly see. Kan kita tak sengaja tersalah tengok ataupun tak tengok lah senang cerita. So the first one, when the bus moving, kita cerita warna hijau selalu kita bergerak kan, traffic light warna hijau jalan orang kata. Tak adalah hijau tu berhenti pula. Kan? Okey, hijau berjalan ataupun waktu kita nak bergerak tu, so kamu tulislah when the bus moving. Itu ayat nak menjelaskan situasi. Okay? Passengers moved in same speed. Bergerak dengan kelajuan yang sama dengan bas. Kalau bas tu dia menghenjaknya accelerator tu ataupun tempat tekan minyak tu, lajulah dia berderum kan. Jadi itu adalah keadaannya lah. Same speed as the bus. So dia, apa dia buat? Takkan nak ikut sekali keadaan ke depan. Kan terjunam lah. Jadi dia cuba stay stationary. So the passengers tried to stay stationary. Cuba kekal pegun. Stationary sini bukan alat tulis kan? Dia ada dua sebutan yang sama. Sebutan sama, dua ejaan yang berbeza. Okay? So when the bus starts moving, okay, dia nak stay stationary. Okay? So their body move not to the front, bus bergerak ke depan. So dia berlawanan arah. Move backwards. Okay? So third point, kita kena tengok pula yang sebelah kanan. Gambar sebelah kanan tu. So diagram 1.2 adalah gambar apabila bas tu menghampiri lampu merah. Dia nak berhenti. Okay, dia nak berhenti. So when the bus stops, passengers are still moving sebenarnya kan. Dia bergerak ikut langgar ke belakang tu. Dia tahan badan ke belakang macam tu. Okay, therefore bila dia berhenti tu apa bergerak? Dia ke depan. Dia nak cuba henti juga. Jadi, so in both situation, passengers are trying to resist changes. So ini adalah konsep apa? Inertia. So itu kamu kena conclude. Ayat akhir sekali tu kamu kena buat satu kesimpulan lah, conclusion on what observation is all about. Apa yang menyebabkan jadi macam tu. So jangan tinggalkanlah konsep, keadaan, movement. Perkataan yang saya highlight ke warna merah, itu adalah point dia. Point yang kita cari dalam jawapan tu. Okay? Don't forget. Seterusnya, kita lihat soalan kedua. Yang ini kamu boleh cuba jawab. Ini pun sama juga. Nampak gambar ni mesti kamu kata, ish, senangnya kan nak jawab. Ada yang dapat full mark tu, tahniah saya ucapkan. Yang mana ikut ataupun yang boleh teka jawapan saya tu, memang kamu hebat lah. Pat on your back. Orang kata kan, tepuk belakang badan sendiri. Okay, mengucapkan tahniah. Okay, so kita ada gambar empangan dam, water dam. Okay, so based on the given diagram, why the bottom of the water dam's wall is broader and thicker? Lebih lebar dan tebal. Okay, compared to the top. Explain. So, apa yang menyebabkan bahagian bawah empangan tu lebih tebal dan lebih lebar keadaannya berbanding bahagian atas empangan. So, dia minta 4 markah juga. So, apa nak jawab? Terus nak tulis. Pressure tinggi, tekanan tinggi. Itu je jawapan dia. Ataupun kamu nak cerita pressure tinggi, keadaan air yang laju, itu tak ada kaitan. Empangan ni kita takung air kan, kita empang air, kita tahan air tu tak bagi dia melimpah ke kan, keluar dulu ke, kita nak takung lah supaya kita ada stok air yang banyak. Macam di Timah Tasuh kan. Kalau siapa yang duduk berdekatan dengan Timah Tasuh ni, boleh tengok lah
Ya, gate air tu. Itu tujuan dia. Okey, baik, kita tengok jawapan. Poin pertama, okey, kita ceritakan tentang water pressure tu. Okey, keadaan water pressure ni bertambah. Okey, dengan apa? Dia bertambah dengan kedalaman. Kita tengok formula tadi kan. Pressure directly proportional with depth or height. Okey, dia berkadar langsung atau berkadar terus dengan ketinggian ataupun kedalaman. So kalau naik tinggi, dia lebih tinggi pressure dia. Contoh kita naik ke gunung ke tempat tinggi, Cameron Highland ke, apa sebab berdesing kan dengan kamu kan. Kamu rasa macam bengang macam tu. Sama juga bila kamu bergerak ke bawah. So kena ceritalah, cerita. Pressure increases with depth. So itu hubung kait dia. What? Kamu boleh tanya apa. Kemudian apa kaitan dia? Lebih dalam ataupun lebih bertambah kedalaman. Bertambah kedalaman, bertambah tekanan. Okey, lebih tinggi, lebih tinggi kamu bergerak ataupun bertambah altitude, lebih bertambah tekanan. Okey. Ketiga, poin ketiga. So ceritalah balik, kaitkan balik dengan soalan yang dah bagi tu. Soalan bagi empangan. So dia kata water pressure at the bottom of the dam, kan, kaitkan balik dengan yang tadi tu, dengan kedalaman tu, is higher compared to the top of the dam. Okay, so then last one you conclude. Okay, why the wall, okay, at the bottom of the dam tu, the wall of at the bottom is thicker and broader than the top. Okay, why? Because it need to withstand the high pressure. Okay, so that it will not, tulislah, so that it will not break easily, kan, senang pecah ke, kan, the water can be blown up ke, surge up ke, tekanan dia tu menolak dinding ke. So you can conclude anything, tapi kita nak withstand high pressure. Okay, siapa yang dapat? Good. Tahniah. Alright. So kita sambung, okay, dengan soalan yang keempat, section yang keempat, iaitu determining answer for hot question. So kita tengok macam mana soalan yang aras tinggi ni. Aras tinggi ni selalunya lebih kurang dalam 4 markah, 5 markah. Maksimum adalah 4 lah. Maksimum 4. So determining answer for hot questions, iaitu high order thinking skill. So hot question ni kita ada banyak jenis lah. Yang pertama kita ada dari inovasi or innovations. Dia buat satu perkaitan inovasi teknologi ke, ataupun adaptation on our daily activities. Okay, contoh kenapa kita pakai kenapa atas turf, atas padang bola, we cannot wear stilettos. You know what is stilettos? Kasut tumit tinggi tu. Kan, yang 3 inci, 4 inci tu. Tak boleh pakai. Why? Kenapa kena pakai kasut with studs? Kasut yang ada biji-biji tu, yang ketul-ketul tu, yang untuk pemain bola pakai. Dan juga kenapa 100 meter runner pakai spike shoes? Kan, tak boleh pakai kasut sukan biasa. Sorry. So itu juga adalah adaptation in our daily activities. So ada macam-macam lagi lah. Okay, adaptation on our daily activities. Okay, next adalah modification. Yang ini dia bagi benda, okay, sesuatu benda tu dia minta kamu modify, ubah dia. Okay, so ini adalah beberapa kriteria yang kita fikirkan untuk high order thinking skill. So kamu kena think out of the box, kena fikir luar kotak sikit. Jangan orang kata apa terlalu ni dah sangat. Okay, so sebelum kita tengok soalan, kan, jom kita tengok satu benda yang cikgu nak share. Okay. Okay, baik. Dah tengok dah? Dah tengok dah tak video tu kan? Itu adalah trailer ataupun klip video yang saya ambil dari movie Titanic. Titanic ship. Apa sebab dia boleh karam, okay, dan dia menjadi satu one huge historical punya orang kata apa, findings lah. Ramai orang nak cari kat mana dia, nak tengok apa dia, tapi dia berada di kawasan yang terlalu dalam sekarang ni lah. Okay, dah jadi coral dah orang kata kan, kalau ikutkan betul-betul keadaan dia. But
apa yang saya nak ambil sikit daripada cerita atau video Titanic ini adalah tentang pergerakan kapal tu. Okay, dan apa yang berlaku pada malam tu yang dia melanggar ketulan ais. Ya. Kalau kamu tengok di situ, ketulan ais tu dekat atas tu dah besar. Ya, besar, tinggi daripada kapal tu. Tapi kamu bayangkan bagaimana di bahagian dasar laut, iceberg tu di dasar dia. Di bahagian bawah tu mesti lebih besar. Ya, mesti lebih besar. Dan pergerakan kapal tu, ya, pada malam yang dia karam tu, pergerakannya adalah full speed. Dia maximum speed, terlalu laju. Okay? Dan sepatutnya kelasi kapal, okay, dapat membantu kapten untuk divertkan ataupun memperlahankan, mungkin memperlahankan ataupun nak melencongkan sedikit kapal tu supaya tidak bertembung dengan ketulan ais. Tetapi tak selamat. Ya, tak sempat. Ya, dia tak sempat lah sebab terlalu laju kan. Jarak tu terlalu dekat. Jadi dia tak sempat, dia langgar juga. Okay, bahagian atas tak ada apa. Bahagian bawah kapal tu kamu nampak kan, air dah mula melimpah. Ya, sekejap saja air dah mula masuk memecahkan sebahagian badan kapal tersebut. Okay, so kita lihat kapal tadi tu besar. Titanic tu adalah big vessel, absolutely big one. Okay, dia maximum speed. Okay, dan dia perlu ambil 3 km atau lebih untuk berhenti. Okay, sebelum sampai ke pelabuhan. Tapi tak berkait dengan Titanic lah. Ini soalan saya ni adalah hanya untuk menggambarkan keadaan kapal yang laju. Kamu mungkin tak pernah naik kapal, saya pun tak pernah naik kapal besar tu. Okay, so kita nak tahu macam mana keadaannya. Okay, so mengapa kapal besar ni dia perlu ambil jarak dan juga masa yang agak panjang untuk berhenti betul-betul dengan selamat. Ataupun macam tadi tu nak elak tu dia kena perlahankan. Kenapa? Okay, so yang pertama kita tanya, apa yang diberikan kepada kita, what has been given to us from the questions or from the picture or diagram. Kemudian yang kedua, kita tanya kita how can we relate what have been given to us dengan apa yang kita nak tulis. And thirdly, okay, kita kaitkan pula dengan relate, kita kaitkan relate macam tadi tu, formula kan, formula dan sebagainya. And lastly kita conclude. Okay, kita conclude. So 4 item ni WHRC banyak saya gunakan dalam kelas saya di sekolah untuk saya soal anak murid saya. Okay, untuk saya dig out what are the information that they know, okay, or from the previous experience or maybe previous learning. So memang mereka dah tahu dah, but then they don't know how to put in words. Okay, so you should ask this WH, then you relate and conclude RC. Saya suka guna WHRC. Okay, baik. So what? Okay, kamu tanya berdasarkan soalan tadi kan. Dia kata big vessel which moves at maximum speed. Dia dah bagi dah. Okay, big vessel. So kamu highlightkan big vessel means dia ada big mass. Okay, how you relate? Okay, iaitu maximum speed, big inertia. Okay, macam tadi kita kaitkan maximum speed mesti inertia dia besar. Okay, and thirdly relate. Okay, when engine stop, bila kita nak berhenti tadi macam bas tadi kan, bila kita nak berhentikan bas tu, kita pun ke depan, kita pun bergerak dengan inertia yang besar. Okay, orang pun bergerak juga. So vessel pun still moving, continue moving. And you conclude. Okay, hence the vessel requires longer time or distance to stop its engine because of its big inertia. Okay, itu yang kita kaitkan, kita conclude. Ambil balik atas tu, letakkan balik di bawah. Alright. So bagi saya, pada saya teknik WHRC ni amat penting lah. Kamu dipupuk, kamu cuba, okay, in order for you to obtain an acceptable answer, untuk dapatkan jawapan yang kamu boleh rasakan diterima oleh guru-guru dan juga para penilai. Okay, so okay, nak cuba, saya ada satu soalan yang saya sediakan, okay, dalam Padlet. So boleh visit padlet.com, okay, /nutmro81, okay, ada kod di situ, ataupun senang je scan QR code ini. Okay, saya ada sediakan satu soalan, tak susah pun, dia berkait dengan force and pressure. Cuba baca soalan tu, satu soalan je, 4 markah, dan saya terima
Okey, semua jawapan dan saya akan cuba semaklah jawapan anda semua. Okey, jangan lupa cuba hanya scan saja sampai ada QR code scanner. Okey, dan kita boleh cubalah. Okey, sebelum saya akhiri, I would love to say thank you, express my thankfulness to Tuition Online Perlis Mengaji, Technical Crews, Committees of Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri Perlis, juga guru-guru Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, okay, involved directly, indirectly. And thank you frontliners. Let's combat COVID-19 together by staying at home, staying safe. Okay, learn from home via Tuition Online Perlis Mengaji and other available platforms. Okay, till we meet again. Okay, so wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you.